Assalamualaikum semua, selamat malam. Mana filter ni? Yes. Assalamualaikum semua, selamat malam. Selamat hari Khamis. Ya. Yeah? Hai Cik Zaitun, Zini, Zana, Fazli, Emma, Mamu. Okay, saya Faiz dan sekarang ni kita tengah lepak virtual. Okay, walaupun kita dah boleh rentas negeri, tapi kita still lagi tak boleh nak lepak lebih daripada pukul 12. So kat mana korang nak lepak lebih pukul 12? That's right, I know what you thinking. Lepak di bilik. Yes. Okay guys, jangan lupa dengan di bilik, simple je. Buka Instagram, nampak tak butang ikon segitiga kat bawah ni, tekan, keluar korang punya following, spam banyak-banyak, share ramai-ramai. Okay, sekarang ni saya berada dekat luar. Saya tak berani ada dalam rumah, tak berani. Kenapa tak berani? Sebab dalam rumah ada something, tapi macam apa yang dekat atas ni, di bilik live. Buat apa tu? So korang buat apa sekarang ni? Okay, jangan lupa share. Okay, malam ni saya tak sorang-sorang. Saya lepak dekat luar ni pun saya tak lepak sorang-sorang. Maksud saya kat sini sorang-sorang lah, tapi dengan orang lain yang kejap lagi akan join live ni. Hai Zu. Zu, mana Wan? Cakap dia suruh request sekarang. Zu. Request live. Adwa dah masuk dah. Okay, Adwa. Zu. Suruh dia bangun sekarang. Tadi baru je dia reply WhatsApp tau. Suruh bangun sekarang request. Okay, hai Imaliziana. Adwa, cepat request. Adwa, cepat. Okay, sekejap lagi kita ada few people yang akan join live kita malam ni. Ada orang-orang yang biasa ada kat di bilik. Korang pun kenal juga. Okay, hai Fizi, Fiza Long. Hai Afika. Malam ni kita akan bercerita hantu. Kita cerita hantu malam ni, okay? So kalau korang pun ada pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman yang menyeramkan, dia tak mesti pengalaman menyeramkan pun. Kalau contohlah pergi kat suatu tempat tu something yang amazing happen, kan? Boleh share. Alah. Ni yang selalu ni Instagram nama Syamsul ni, dia selalu travel. Mana tahu time-time travel pun ada cerita hantu kan. Hai Nadran, hai Khalija. Okay, sekarang ni saya menunggu beberapa orang di bilikers untuk join. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Habibi. Ya Maulana. Duk mana Kau duduk luar rumah Weh, dah lah nak cerita tu scary. Aku tak boleh duduk dalam rumah. Aduh. Hani, Syamsul, banyak ceritakan korang takut pula. Nanti kita nantikan live daripada Syamsul. So korang boleh follow Syamsul. Sekejap lagi dia cerita hantu juga. Wow. Wan, okay, Wan dah masuk dah. Wan, request sekarang Wan, cepat. Ada ni Zurina. Lemon dekat mana Wah? Kau balik rumah masa-masa ni. Oh, di rumah dah? Di rumah dah. Lain Hani. kau okey tak? Okay, jelas. Nampak Nur. Hani, apa ni? Tidur. Come on Hani. Hani pun ada cerita hantu, tapi dia takut nak bercerita. Kita kena ada macam orang kata apa? Macam kalau wartawan tu slow, step by step. Bobby! SKV ada air tak tu? Setakat ni rumah saya ada air lagi kat KL, tak sure. Air kolam pun penuh lagi. Tak ada lagi. Okay, so, dah Wan dah request. Okay. Ada orang mandi ke? Jangan nangis, tak start lagi. Masya Allah, sama lagi ni apa hal pula? Setuju.
Itu Okay. dia. Kita tunggu seorang lagi. Seorang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kita dalam banyak-banyak kumbang 3 ekor ni, kita memerlukan seorang bunga. Balik je patutnya bunga, banyak kumbang yang seekor. Okay, Wan, kau kat mana sekarang ni, Wan? Aku dekat rumah. Kat rumah? Tak. Clear. Clear. Okay tak, sebab Kena. aku baru try Kena pakai gelak. Kena bisa cerita pakai benda ni. Wow. Ada mic, Wow. ada benda ni. Baru nak try, ni first time. Streamer ni. Sekejap ya, aku nak kau seorang lagi tau. Jap. Dia tidur Dia kata dia join. Ni benda boleh connect Okay guys, thank you kepada yang join malam ni. Tekan ikon segitiga bawah tu, share ramai-ramai sebab malam ni kita nak cerita hantu. Jeng. Alamak, Jeng. tak angkat call lah. Peti message, kakak dia yang jawab. Kakak dia yang jawab. Kakak Abdul. Okay, maybe ada yang baru join. Okay, korang sekarang ni bersama dengan saya Faiz. Yang belah sini Adwa Hakim. Kat sini Ridwan Ramli. Okay, malam ni sebenarnya kita orang decide sebab last week kita pergi dekat Langat tu. Yes. Masih. Cepat gila. Rasa macam dah lama. Okay, last week kita orang pergi Hulu Langat. And kita orang bercerita hantu time tu. And bila kita orang cerita hantu, kita orang pun berlaku. Yeah. And kita orang bila cerita hantu tu, something happen. And kita orang pun decide untuk share dengan korang. Wah, gitu. Okay. Sebelum Nasib baik aku dah tidur. Nasib baik aku dah tidur. SKBD fan, ada orang mana dia tanya? Saya orang KL. Aku geram je kat sini. Tapi tak apalah. Okay, so aku sebenarnya nak start dulu tapi aku rasa aku nanti dulu, aku simpan dulu sebab aku nak check dulu keadaan sekeliling. Betul, check betul. Sebab aku ada satu cerita. Aku ada satu cerita yang lupa nak cerita malam tu. Wow. Sebab kau tidur. Sebab kau tidur. Itu je sebenarnya. Okay, rasanya kita start apa yang berlaku last week lah sebab aku dah beritahu yang kita semua pergi dekat Langat ni. Okay, Langat ni kita orang pergi, ada satu tempat kawan kita orang ni, dia jadikan tempat tu as a tempat untuk dia berehat. So tak pernah ada lagi orang datang kat situ, tak open juga untuk public. So kita orang as a Diblikers pergi untuk macam lepak dengan kawan-kawan. Macam tu. So dekat situ tu tempat macam first time pergi. So bila first time pergi ni adalah benda-benda lain. Ya, aku nak cari tempat yang gelap sikit. Adalah benda-benda lain kan. So benda-benda lain tu lah yang menegur kita orang dekat sana. So tapi benda tu dia bukan set up tak ada salah tak set up langsung. Kita tak ada set up Weh. Ada orang ke tidur ada gila weh. Ya, aku nak duduk kat sini lah. Aku harap Pak Gad tak halau aku. Tapi lampu weh. Okay, sebenarnya aku start Ya, sila. Okay, sebenarnya guys, apa yang berlaku dekat sana tu, mata merah pun. Mata merah bah. Okay, sebenarnya kita orang pergi dekat sana. Dekat sana tu aku beritahu detail. Dekat sana ada 3 rumah yang kawan tu buat. Okay, dekat kalau korang bayangkan je lah apa yang aku cakap ni, yang korang tengah nonton ni. Kita orang sampai tu dekat pintu masuk, dekat jalan kereta tu, laluan kereta masuk tu banyak nyamuk tak kat sini. Ada satu rumah yang jadikan chalet. Kat kawasan tu 3 chalet. Kat depan, lepas tu kat hujung, daripada pintu masuk hujung belah sana, and then dekat sebelah chalet yang baru tu ada seberang sungai, ada macam rumah yang lama yang berkayu lah. So member kita orang ni kita panggil dia Kak F je lah. Kak F lah. Betul kan? Betul lah.
Kak F. Kak F. So Kak F ni dia bagi tahu korang pilih lah nak duduk dekat mana. Kak F okey je. So kita orang mula-mula decide nak masuk pergi rumah yang dekat paling hujung sekali sebab tu rumah yang baru. So rumah yang baru tu macam best lah. So bila masuk aku terus rasa something yang tak best lah. So masuk-masuk tu macam ada orang dalam rumah ni kan. So aku pun keluar. Tapi aku tak beritahu lagi dekat di bilik kes lain sebab yang perempuan semua decide duduk kat situ. Alah sebab baru, lepas tu toilet dia best apa semua kan. So malam tu kita orang pun decide lah tak apalah, tak duduk sini, kita duduk dekat rumah yang dekat sebelah pintu masuk tu yang baru. Sebab rumah tu pun dia ada aircon, ada bantal banyak, katil, memang lengkap lah untuk duduk. Ada set karaoke, ada tempat masak semua kan. So kita orang duduk situ, karaoke happy semua, and malam tu main werewolf lah, main true and dare lah semua. Sampai pukul 4 pagi, orang kata apa, 3/4 malam. Yes, 3/4 So bila malam. start 3/4 malam ni adalah orang kata malam-malam yang dekat antara kita dan juga Climax lah. malam climax lah orang kata kan. So kita orang pun macam open topic pasal cerita hantu. Tapi sebenarnya guys, kita orang open topic cerita hantu tu tak sampai setengah jam, something tegur. Something wrong happen lah. Something wrong somewhere. Sebab something tu dia, okay, kita orang duduk kat ruang tamu. Waktu tu pukul 4 pagi, perempuan semua dah masuk bilik dah. Sebab diorang tak nak jual cerita hantu. Tak nak jual cerita hantu. Adwa tidur depan, korang main tengok ni, bayangkan je dah. Adwa tidur depan TV. Kita orang, TV tu kita orang hampa katil 1, 2, tilam 1, 2, 3, 4 and TV kat depan kan. Adwa depan TV, sebelah tu aku, sebelah aku Wan, sebelah Wan Faiz Hamzah. Okay, kita semua di bilikers lah. And then tak sampai setengah jam baru je nak panas-panas, TV terbuka. Sebenarnya aku pun macam terkejut juga kan bila TV tu terbuka. Sebab yang paling dekat dengan TV tu Adwa. And then Betul. aku menghadap korang. Ya. Aku bukan menghadap TV, aku menghadap korang. Remote tu dekat atas belakang aku, kan? Kata yang Kita pelik 4 dia. orang nampak remote tu atas karaoke tu. Sebab kalau perasan kan aku ada cakap kat Adwa kan, Wah, tutup TV tu lah. Adwa tengah cari-cari remote tu, perasan tak? Lepas tu TV tu tutup. Ya guys, kita tak tipu sebab TV tu TV yang pakai remote tau. Kalau nak pakai butang pun mesti bunyi ketak. Dia Ni tak antara ada mustahil dia sebab kita dah lepak kat depan tu, dah tutup TV dalam pukul 11, pukul 1 je tu TV dah tutup dah, kita lepak main True or Dare tu kan. Kalau nak terbuka, kenapa time tu tak terbuka? Ya, betul. Kenapa time tu tak terbuka? Tengah cerita hantu tu dia nak terbuka. Kita sharing. Dia sebenarnya bukan kita cerita untuk mencari ke apa ke. Kita just orang kata sharing apa pengalaman kita yang pernah kita lalu kan. Tak sangka pula benda tu yang dia boleh, yalah, tempat dia, kawasan dia, laluan dia. And masing-masing pula ada yang boleh nampak lah, ada yang boleh rasa lah. And kita perasan lah. Kawasan hutan. Hutan betul, Hulu Langat memang kawasan betul hutan dia. Yang kita duduk pun last, yang tempat orang duduk, yang kita punya kawasan duduk tu last. Yang belakang tu semua dah hutan-hutan lah. Betul. And bila kita orang ada yang boleh nampak lah, ada boleh rasa lah. So dalam rumah tu adalah someone. Daripada 4 orang, ada 5 orang sebenarnya kita tengah bercerita. Sebenarnya yang tengah duduk dengan kita tu 5 orang. 5 orang. Orang ke? Memang bukan orang lah. 4 orang, ada genap. Sebab waktu tengah bercerita tu memang rasa seriau lah. Waktu tu demo dah nak start, demo dah memamai lah kot. Lepas tu bila dah merasa tu, Wan pun
Dia senyap-senyap pergi buka lampu. Ya, Aku tak boleh, aku tak boleh. Aku kalau tempat macam tu bukan tak boleh gelap lah, sebenarnya boleh gelap, tapi bila kan kita kena macam tu, aku rasa yang terbaik adalah kita buka lampu. Apa-apa jadi aku nampak ada terbang ke apa, aku nampak. Ya, Ini kalau sebab gelap-gelap lagi ada terbang, mana ada. Tu je. ya, sebab orang kata kalau kita nak tidur dekat rumah, kita better tutup lampu. Sebab kalau kita buka lampu, so benda-benda ni pun kalau tak nampak, dia gelap, dia tak nampak juga dalam rumah pun. So kita better tutup lampu. So kita andaikan bila kita buka lampu tu macam kita bagi, kalau kau nak keluar, keluarlah. Tak payah nak kacau kita orang lah. Kita orang duduk sini pun semalaman je. Bukan macam tu lah. So kita sebelah sedikit orang kata panas-panas. Kita start story malam ni panas badan dulu dengan cerita yang macam tu. Dia tak ada, dia selepas tu tak ada apa-apa gangguan pun, macam masing-masing alhamdulillah tak ada kena kacau ke, tak ada ikut ke, tak ada yang demam ke. Dia just kat situ. Dia nak bagi tahu yang aku duduk kat sini. Tapi aku lately ni kerap kena banyak dengar cerita ni lah. Macam-macam. Apa? Macam-macam? Macam mana tu? Cerita. Ramai tengok. Okay. Sebelum Anwar cerita, ni Assalamualaikum daripada Kopi. Waalaikumsalam. Hazli, Kopi by Hazli. Kawan aku tu. Zu, itulah korang kacau dia. Bila masa kita orang tak kacau dia pun. Selamat masa tu kita orang dah tidur, Zu kata. Lepas tu Hani dah keluar ni. Dia tak berani. Dah keluar ni. Okay, bye dia kata. Okay, kepada yang baru masuk, sekarang ni korang tengok lepak di bilik and kita orang lepak santai kat rumah masing-masing. Sebab kita tak boleh lepak lebih ke 12. Kalau lepak lebih ke 12, tak adalah show ni. Macam tu lah. Okay, wah. Okay. Wah, Akbar. Okay. Cerita macam-macam dia. Okay. Alhamdulillah. Rumah aku ni, aku rumah family kan. Sebelah ni bilik aku. Sebelah bilik aku ni bilik adik aku. Bilik adik aku dah kahwin. So dia baliklah ke rumah dia. So dia jarang lah balik sini. Jarang-jarang lah ada orang duduk bilik dia ni kan. So dia kata dulu dia every time dia balik bilik je, dia mimpi perempuan, seorang perempuan. Maksudnya macam dia mimpi perempuan menghantui dia. Tak tahu dia mimpi perempuan tu, tak tahu mimpi apa. Dia just cakap dia mimpi perempuan. And then wife dia mimpi yang sama. Perempuan yang sama. Tak tahulah perempuan yang sama ke apa, tapi dia kata perempuan lah. Mimpi pasal perempuan juga. Okay. And then bapak aku belilah, tahu tak yang orang pasang dekat plug ayat Al-Quran tu, yang dia pasang Al-Quran tu je kan. Okay. Jadi dinding. Semalam aku pasang benda tu, aku beli, aku start pasang benda tu. And then by pukul 12 malam aku tutup. Depan bilik aku ni bilik abang aku. So dia adalah kat sini kan. So aku tutup, aku dah tidur lah. And then pukul 3 pagi dia cakap dia dengar orang baca Quran. Okay. Tapi bukan maknanya kau dah demo tutup pasal tu. Aku pukul 12 aku dah tutup. 12 malam aku dah tutup. Sebab benda tu kuat tau bunyi dia. Volume tu tak ada kontrol. So pukul 12 malam aku tutup lah. So pagi tadi aku balik kan. Adik aku cerita, Kak Lian dia tanya tak dia dengar orang baca Quran pukul 3 pagi semalam. Cakap, pukul 12 dah tutup dah semalam. Benda ni baru jadi semalam. Okay. So saya cakap kat dia ada kat depan tu. Pukul 12 dah tutup. Dia kata pukul 3 pagi dia dengar orang baca Quran. So abang aku bangun, pergi bilik adik aku. Sebab dia tahu mendalah tu, kita pasang benda tu untuk make sure benda tu padam lah. And benda tu memang terpadam. And then itulah. Sekarang ni aku tengah masih meremang lah sebenarnya.
Tengah umur Yang abang kau ada bagi tahu ke macam mimpi tu apa dalam mimpi tu? tak ada. Yang tu adik aku, yang mimpi tu adik aku. Sorry adik. So dia mimpi tu je, pasal perempuan je, tu je. Tu je. Wife Dia dia macam mimpi yang sama. tak ada buat apa-apa lah dalam mimpi tu macam Mimpi tu pagi bila dia balik ke sini. pesanan ke? Tak ada. Oh. Bila dia balik ke sini, tidur ke sini, ke bilik ni. Memang bilik tu masuk memang menyeramkan lah. Kalau aku sendiri masuk bilik tu kan, meremang bulu roma. Tapi ni rumah family ni memang Nak aku bawa korang pergi bilik tu tak? Tak apa lah. boleh. Aku dah pernah pergi bilik kau. aku tak pernah pergi. Tapi Okay, bilik guys, aku, jom. Tunggu 2, 3. bilik aku kau tak nak pergi kan? Yang baru Nak ni, bilik- yang baru tak. Dia baru tak pernah pergi. Aku bawa gelap sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang ke? Tak ada orang lah. Tak. Mana kau duduk bilik gelap-gelap seorang? Aku kalau boleh kat depan tu aku pasang lampu. Buka Dengan pun pintu gerak. bunyi macam So, memang letak Yasin lah atas katil dia sebab tak ada orang duduk kan. So aku pasang dia ni. Macam tu lah. So memang tak ada orang lah bilik ni. Itulah macam aku tengok ada komen dia. Family kau ada kena sihir ke? Nurul lah. So far Alhamdulillah tak ada lah pula. Tak ada pun sampai sihir tu lah. Tak ada lah. Sebab tu Nurul kata sebab saya punya rumah pun macam tu juga. Lepas tu bila check perubatan Islam actually kena sihir. Maybe orang kata sihir ni dia ini berdasarkan apa yang aku rasa Adwa dengan Wan pun tak pernah dengar juga benda ni. Kalau orang hantar sihir dia selalunya in straight line. Dia straight. Contohnya macam someone tu dia nak hantar sihir kepada someone tu, dia akan sihir tu akan lalu macam tu je. tepat. So kalau kita lah tiba-tiba terlalu kat kawasan laluan tu, maybe akan terkena jugalah. Wallahu alam. Tapi base apa yang aku experience kan. Sebab tu orang tu kata kalau nak balik tu kita kena stop satu pit stop. Maksudnya contoh kita dah round mana-mana lah. Kita kena buat satu pit stop untuk turun berhenti. dekat Tak tahulah kan. Ini tak tahu. Berhenti satu tempat untuk kita basuh muka dulu ke, pergi toilet dulu ke, apa ke. Untuk ada benda kalau yang dia ikut, dia stop sampai situ je. Tak tahulah. Aku daripada dulu sampai sekarang aku buat macam tu lah. Sebab aku kan kerja travel. So nak tak nak aku kena buat satu pit stop. Sebab kan nak balik rumah ke apa, kan takutlah juga sebab ada budak kecil kan. Okay. Wan. Okay. Korang semua. Wan ni dia dulu dia masuk askar. Aku bagi intro kau kita takkan cerita lah benda-benda yang tu. Tapi aku nak cerita. Taklah. Aku cuma nak, aku tak tahu lah kalau kau boleh ceritakan tak yang pasal kau punya dorm mate tu yang tinggalkan barang atas meja. Okay. Kepada budak-budak apart yang mana tengok ni budak-budak Rama Putra yang terendak yang tengok ni aku cerita sikit lah. Aku tak ingat dengan siapa aku buka benda tu. So aku tak nak sebut nama dia lah. Aku tak ingat dengan siapa kawan aku lagi 2 orang. Cuma yang aku ingat ada kira budak seorang ni dia ada satu apa orang kata, dia macam kepercayaan dengan satu botol hijau tu tau. Konon-kononnya untuk rajin belajar, untuk Azimat lah, macam azimat lah. Azimat lah untuk dia tak tidur, untuk dia tegar. So malam tu Jumaat Sabtu Ahad ni biasalah budak-budak asrama semua akan balik. So malam tu kebetulan dia orang budak-budak tu dia tertinggal barang tu tau, botol hijau tu dekat atas meja. So kita orang punya bilik
ada meja study lah. So dekat situ aku decide macam okay, weh jom kita try buka. Dia kata botol ni jangan buka. Kalau buka ada something happen benda-benda kan. So aku pun macam okay je lah budak-budak kan. Nakal Once lah. aku dah buka je, nakal kan. Once dah buka je pintu belakang tu terus automatik dia tutup, bam. Time tu tutup, letak, ciao. Yang jadi misterinya, dia balik hari Ahad tu, malam tu dia jumpa, dia cakap, bang, abang ada buka tak saya punya botol warna hijau tu? Aku macam biasa lah kita, mana ada, tak ada lah kau. Macam mana dia boleh tahu? Buka. Soalan dia, macam mana dia boleh tahu? Aku tak ingat dengan siapa, ada orang lagi tu kalau dia tengok ni kan. Aku tak ingat, tapi kalau kau ingat, dia diam je lah kan. So, itu first pengalaman aku dengan benda-benda yang nak cakap syirik ke, benda yang mendustakan, menduakan ni lah. Syirik aku. Wow, alam. Kita pun tak tahu kan. Allah. Tapi itulah zaman-zaman study dulu. Itu tak memang, itu dia jadi macam biasa je sebab kita nakal, kita rasa kita nak buat tau. Itu aku nak cerita pun. Faham. Ni Nurul kata actually dah pasal sihir tadi. Nurul kata actually dah 10 tahun kena sihir tapi baru 3 tahun dapat tahu. And memula rumah macam seram tapi ingatkan benda normal dengan bunyi guli. Hush. And orang tarik perabot. Rupanya dah check lama-lama baru tahu kena sihir. Tapi betul, aku dekat rumah aku ni kan, pukul 3 pagi, 4 pagi aku akan dengar bunyi macam orang tarik perabot. Aku tak hal ni jiran aku ni kan. Tapi macam mustahil pula 3-4 pagi kau nak memekak macam tu. Tapi orang kata lah. Orang kata ini apa yang kalau kita cari tanya orang-orang pun, kalau orang bagi tahu benda-benda common lah, kalau ada someone yang ada something dekat dia ataupun memang kawasan tu ada something, selalunya kita akan dengar bunyi perabot kena langgar lah, tarik lah, guli. Macam Adwa cerita tadi dia punya abang dia ada mimpi, adik kau adik kau ada mimpi, macam aku punya experience sebab macam aku kan selalu travel, kejap pergi Kelantan, kejap pergi situ, pergi sini, pergi sana kan. Yang aku experience satu yang aku cerita itulah, yang aku pergi Kelantan tu, yang malam tu aku dah tak tahu nak tidur kat mana. So aku ada dua je. So Adwa kata relax dulu lah, aku ada benda nak settle dulu. Tak apalah, engkau pergi tidur dulu dalam kereta. So aku tidur dalam kereta sebab penat kan, dah travel daripada Kuantan pergi ke Kelantan. So bila dah tidur dalam kereta tu, okey lah, nak relax sekejap. Okay, sampai part, okay dah, jom kita balik. So dah balik tu, yang jadi aku terkejut ni, dah angkat kat barang, mak member tu tegur. Mana seorang lagi? Buat apa dia tak naik? Tak ada. Ni kita orang 4 orang ni je. Tu seorang lagi dalam kereta tu. Aku dah macam, mengemang. Tu seorang lagi dalam kereta tu. Dia kata, tak ada orang dalam kereta. Ini dah hampir siap dah ni toto untuk dia. Kan orang kampung-kampung kan dia selalu macam dah, kalau ada tetamu ke apa ke, dia akan standby satu toto lebih kan. So macam, seorang lagi tak saya turun ke? Aku dah macam, damn, tak ada orang dalam kereta tu. Aku 4 orang semua berdebam, lari masuk dalam bilik, semua tidur rapat-rapat. Weh, siapa seorang lagi dalam kereta tu? Aku macam, siapa lah dalam kereta tu? Tak apalah, esok check. Tapi macam orang aku ambil, orang kata, orang cerita lah kan. Kalau kita pergi mana-mana, jauh perjalanan tu, kita kena buat satu stop pergi basuh muka ke, pergi buang air dulu ke, dekat satu stop tu lah, tak kisahlah pergi petrol pump ke apa ke kan. So kalau ada benda yang ikut, dia akan stop sampai situ. Mungkin aku penat, so aku decide untuk tidur terus. Mungkin dia ikut aku time tu lah, dia tidur sekali dengan aku tak tahulah. Lepas tu siapa mak kawan kau tu, tempat tidur tu lipat lah balik kan? Tak ada lipat. Dia punya biar je. Apa orang kata, orang kampung-kampung kata jangan lipat, biarkan je. Biarkan je. Sebab kalau dia nak tidur, tidurlah.
Kalau tak tidur tahulah sudah kan tidur lah. itu. Itu orang kampung punya style lah. Kita tak tahu. Aku pun sebenarnya tadi kan sebenarnya nak cerita lain, tapi tercerita yang tu sebab benda tu baru jadi kan. Cerita Tapi apa? ada lagi satu cerita, okay, sebab aku nak gerak lah ni, tapi ada lagi satu cerita aku cerita lah sebelum aku gerak kan. Sebab mata aku dah layu di okay, Dia cerita dia aku ni, boleh okay. mimpi. Aku dah cerita ni masa aku zaman study dulu. Okay, kita orang bertiga. Aku seorang, 2 orang perempuan. Biasalah ponteng kelas. Overnight. Malam tu tak tahu nak pergi mana. So malam tu tahu tak kita orang decide lagi kan. Pergi cari hantu. Okay. So Tak ada kerja panggil. aku drive. Seorang perempuan duduk sebelah, seorang lagi duduk belakang. Dia duduk belakang seorang. Kita orang decide pergi Jalan Gombak Lama. Okay, Jalan Gombak Lama ni kita orang dah tahu tau jalan. Kalau orang-orang Gombak ke orang-orang mana lah, orang-orang yang kat Gombak ni dia akan tahu. Dekat Jalan Gombak Lama tu, jambatan tu dia starting point. Jangan lebih pada jambatan tu. Okay? Maksudnya kalau drive yang lebih Kalau drive. Bukan sebenarnya boleh je pergi lagi jalan tu, Jalan Gombak tu. Cuma benda tu akan start daripada situ. Jambatan tu. Okay. Sampai dekat Jalan Gombak tu, sebelum sampai jambatan tu dalam 1 kilometer macam tu, tiba-tiba kawan yang kat belakang ni jerit. Weh. Pakcik tu cakap jangan pergi. Aku kan drive weh. Pakcik tepi jalan. Macam mana dia tahu pakcik tu cakap jangan pergi? Pakcik tepi jalan Aku tak tahu. Dia kata di malam ni. Pakcik tu sign kat dia jangan pergi. Okey, faham. Oi, aku meremang kau cerita. Okay. Yang kita orang ni bengang lah kan. Kau ni pakcik mana? Pakcik mana kau ni? Najwa nama dia Najwa di belakang. Najwa Pika. Pakcik mana? Entah mengarut je kau ni kan. Tak ada. Okay, relax ke. Tak ada nampak apa pun kan. Tak nampak apa pakcik tu. Betul. Pakcik tu jangan cakap jangan pergi. Janganlah pergi. So dia mati-mati dia cakap jangan pergi. So aku pun nampak dia dah tak boleh go kan. Aku pun patah balik. Okay, bila kita drive, kita tengok belakang, aku risau lah kat dia kat belakang kan. Dia macam dah tak keruan kan. Tiba-tiba dia cakap, weh aku rasa macam aku duduk atas something. Okay, lepas tu bila aku tengok cermin belakang, aku tengok dia paras leher. Aku nampak leher dia. Maknanya dia tinggi lah. Memang macam dia duduk atas something. So, biasa kita pandang cermin belakang kan, kita tengok paras mata orang kan. Tapi ni paras leher. Maknanya macam dia duduk atas something. Maknanya dia tinggi lah. Macam tu lah. Yes. Okay, faham. So, aku macam tak nak tegur lah. So, aku drive. Nak sampai tempat yang selamat kan. Drive dulu. Okay, bila tiba-tiba dia hulur tangan dia. Weh, aku rasa tak sedap tangan lah. Tak sedap badan ni kan. Dia hulur tangan dia. Dia hulur tangan dia kat depan dia tu. Kita orang pegang berpeluh tangan dia. Sampai je dekat tempat selamat, parking tepi, dia terus. So, aku terus parking kan. Dua-dua terus macam semua senyap je, macam pandang masing-masing. Tengok dia. Macam tengok dia macam dah lencun tau, macam berlari. Macam, kau kenapa kau ni man? Aku tak tahu, sumpah weh. Tadi aku nampak sebelum kita sampai kat jabatan tu, pakcik tu nampak kat aku. Dia macam cakap kat aku jangan pergi. Lepas tu aku rasa macam masa kita on the way balik tadi, aku macam duduk atas orang. Dia cakap macam tu. Duduk atas macam riba macam tu. Atas ribu orang. Lepas tu dia sampai dia cakap, menumpang lah. Lepas tu dia cakap, sorry weh, sebenarnya aku tak apa orang kata, perempuan tak datang bulan. Oh, kotor lah. Kotor. Dia tengah datang bulan. So
Tu je lah pengalaman aku yang aku baru tu ingat. Aku macam ya. Uish. Begitulah. Tapi betul lah. Aku sepanjang aku buat kerja Grab. ni lah, belakang tabir, Grab. Grab aku rasa Ada sepanjang aku misteri. buat Grab, aku tak pernah kena yang misteri ni lah. Alhamdulillah lah, tak minta tapi Alhamdulillah. Tapi kalau dapat ambil orang dekat kawasan kubur Cina tu pernah. Tak, sebab dalam tu ada perumahan. Dalam tu ada perumahan. Okay. So bila nak masuk tu kan macam betul ke location ni kan. Tengok kat handphone balik. Ni kubur ni kiri kanan ni. Mana ni? Ada 2 tempat. Satu dekat KL, satu dekat Subang. 2 tempat ni aku pernah kena. Ambil pick up, aku ingat macam kena hantu lah. Tapi tak adalah. Ni bukan cerita hantu lah. Maksudnya aku kena lalu, ni kubur Cina ni dekat Cina ni kan. Rupanya dalam tu ada perumahan. Tapi Alhamdulillah sepanjang aku buat Grab tak ada masalah. Tapi kalau aku buat kerja belakang tabir tu, yelah mungkin kita kerja balik sampai pukul 3-4 pagi, kadang shoot ke apa kan. Mungkin benda-benda daripada set yang kita pergi tu kadang-kadang, yelah kita tak tahu benda apa ada kat situ kan. Kalau dekat daripada belakang tabir tu banyak kena. Tapi taklah teruk. Paling teruk pun aku start kereta, aku tidur dekat Caltex je. Aku punya style tu je. Aku punya style tu je. Aku ingat, Adwa dah keluar Dia terputus. Sebab aku ingat ada satu time tu aku shoot dekat Melaka. So dekat hotel tu, dia bukan hotel lah, dia apartment, servis apartment. So aku tak keluar kau tak keluar. So sambung balik. So aku kita orang shoot time tu dekat servis apartment. Bukan servis apartment tu tempat tinggal. Kita orang shoot dekat Melaka. So balik tu macam tu dah penat. Lepas tu balik pula daripada tempat set yang dia bukan set seram lah. Dia orang kata tempat-tempat sejarah ni dia ada benda-benda dia lah kan. Ada peninggalan kat situ lah, macam peninggalan sejarah punya. Tak katalah sejarah tu bergantung, tak. Maksudnya tempat tu. So bila balik tu malam tu dia orang macam biasalah, ada yang pergi makan, ada yang pergi sini pergi situ, tinggal aku seorang. So nak editkan cerita malam tu aku kena kacau. Dengan bayang-bayang, tiba-tiba aku nak terlelap tu, bayang-bayang dia main-main kan. Dah penat. Kita dah penat tu satu bendanya mungkin aku penat. So aku decide, kau nak kacau aku sangat kan. Tak apa, aku keluar, aku tidur kat Caltex. Aku ingat Caltex air keruh, aku tidur. Aku parking betul-betul dekat cashier tu, aku lock, jatuh tidur. Dia nak kacau aku sangat, aku keluar. Biar dia duduk kat dalam tu. Lepas tu tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah, cuma aku tak selesa. Aku sanggup start kereta, duduk kat Caltex dekat betul-betul dekat cashier. Aku terus jatuh, tidur. Lantak dia nak kacau. Aku rasa kita kena ni lah. Kita pergi 3 orang. Kita try pergi satu tempat. Mungkin Jalan Gombak kita boleh try pergi. Boleh? Mungkin. Kan? Boleh Betul. cuba. Tapi Jalan Gombak ni lebih pada, kita tak takut pada hantu, tapi lebih takut pada hantu, orang yang menyerupai hantu. Ya. Yang ramai belakang tu. Ya, ramai. InsyaAllah. Tapi boleh lah, boleh try lah. Aku terus nervous mas. Tak serik. Tak ada lah. Dia bukan tak serik, dia macam kita menerima dia dekat situ. Tapi saya macam aku ni kan, saya sweet tau. Aku tak pernah saja, tak pernah jumpa lagi. Sebab tak pernah nampak betul-betul depan mata. Fizikal lah. Maknanya fizikal tu tak ada. Macam yang jadi kat Jalan Gombak tu pun orang lain yang nampak. Bukan aku yang nampak. Tapi baru ni yang kita kena tu takkan nak nampak lagi. Tidur selok lah, nampak apa. Mamat ni kalau dia tidur. Okay. Aku nak cerita ni. Okay. Sebenarnya last week aku dah buat live dekat Clubhouse. Okay. Tapi tak dapat diteruskan. Aku masuk live tu dalam
15-20 minit, setengah jam macam tu, ni aku keluar sebab something happen lah. And sebenarnya bulan 3 hari tu aku duduk dekat, aku baru pindah masuk dekat rumah, kat bilik sewa ni. And kita tahu orang macam-macam and ada orang ni dia menganut agama ni, ada orang ni yang menganut agama ni, so banyak kan, kita pun kita pun kena menghormati penganut agama lain kan. So housemate aku ni dia bukan beragama Islam lah, aku cakap macam tu je lah and ada 3 bilik. So masa awal PKP dulu dia tak letak apa-apa dalam bilik, dalam rumah. So rumah tu kosong, actually macam bilik dia dengan bilik aku je yang ada perabot. So kat luar pada TV satu je macam tu. And then 2-3 minggu lepas bila kita dah boleh start ada kelonggaran sikit itu ini, so dia pun start lah letak perabot dalam rumah. So bila dia start letak perabot dalam rumah, letak peti ais, letak mesin basuh, letak dapur dan semua kan. So boleh pakai lah. So bilik ketiga ni, awal-awal ni dia offer dekat aku untuk jadikan as a bilik solat. Tapi buat apa nak jadikan bilik solat kalau aku sewa bilik, apa aku solat dalam bilik je kan. Lagipun aku sewa bilik je, aku tak nak kacau bilik lain kan. So dia jadi, aku tak tahu lah dia buat apa dengan bilik ketiga tu. So one day bila dia offer dekat aku untuk pakai perabot yang semua tu, aku nak basuh baju lah. So aku pun pergilah basuh baju. And tingkap bilik ketiga tu dia menghadap ke laundry room tau, laundry area tu, macam tempat yang boleh tempat kita jemur baju semua tu kan, basuh baju, jemur baju tu. So aku duduk basuh baju yang first round tak perasan lagi. So bila second round aku macam tiba-tiba nak pusing tengok apa dalam bilik tu kan, sebab dia tak pakai lansir ke apa, pusing. Nampak lah orang kata tempat semayang lah, semayang macam tu kan. Semayang. So kita tahulah macam orang bermula ni cara dia semayang dia berbeza kan. Berbeza. So kita pula ni, kita orang yang dia macam jadi pertelingkahan, faham tak? Macam antara, okay, kalau kita belajar, bukan kita belajar lah, ni semua orang pun tahu. Kalau dalam sebuah family tu ada yang macam golong apa, family pada ustaz-ustaz kan. Ustaz-ustaz, lepas tu seorang lagi family tu dia macam ilmu-ilmu macam silat apa semua yang dalam-dalam kan. So ilmu-ilmu ni kita ilmu-ilmu ni pun boleh menjadi pertingkahan something macam tu. So betul. Apa yang jadi kat rumah aku ni bila dia dah start, sebenarnya sehingga 2-3 minggu lepas lagi something happen. And bila dah dia start letak barang tu, macam-macam gangguan. Macam contoh macam pintu bilik kena gesek. Macam ni contoh pintu bilik kan, pintu bilik ni kan, contoh pintu bilik dia macam ada sambung menyandar pintu. So macam tu bergesek pintu. Lepas tu awal minggu ni aku buat live dekat Clubhouse. Aku nak ceritalah pengalaman ni kan dengan member Clubhouse tu. Tengah cerita tu, seriously aku tak habis cerita lagi. Aku macam tak senang, tak habis lah, tak habis cerita lah. Dah ada gesek-gesek pintu. So aku macam lantak lah, cerita je lah kan. Tapi makin panjang cerita tu sampai satu tahap yang paling aku rasa climax lah. Climax tu dalam rumah ni dia jemur baju dalam rumah. Kita orang jemur baju dalam rumah. Ada banyak ampayan baju dalam rumah. Macam ampayan yang ada tayar tu kan. Yang ada tayar tu yang kita boleh tolak tu kan, ampayan tu. So tengah cerita-cerita, ampayan tu kena macam ada orang langgar sampai terhempas kat dinding. Tapi ampayan tu jatuh tak? Esoknya aku tengok ampayan tu tak jatuh pun. And tak ada orang pun dekat rumah. Aku seorang je. Housemate ni balik kampung dia sebab dah boleh rentas kan.
Last minggu ni kan dia dah boleh merentas kan. Dia balik kampung dekat Kuala Selangor. So tak ada orang. Aku macam apa lagi ada kat dalam rumah. So dah. Tapi sebenarnya yang gesek-gesek pintu tu setiap malam. Aku ingatkan Tapi tak. aku ingatkan angin ke apa sebab tingkap dekat ruang tamu buka kan. So macam pintu terlanggar ke, angin ke apa. So bila dah sampai tahap tengah cerita, sampai ampayan pun bergerak. So better lah aku berada kat sini sekarang ni, cerita benda ni kat korang. Tak adalah aku nak cerita dalam rumah, takut Kalau cerita dengar hantu. balik live, kalau dengar balik live ni, kalau dengar balik aku tak tahu orang kau dengar ke tak, tapi sebab tadi aku ada dengar ada orang komen juga. Dia ada dengar bunyi macam ada orang menjerit. Aku tak tahu daripada siapa. Daripada rumah Hadura ke rumah Faiz ke. Sebab tu aku tekan. Sebab kalau daripada rumah aku macam mana aku nak dengar? Dalam ni mana dengar suara daripada rumah aku. Antara kau dua orang. Kita tak dengar sebab kita pakai earphone. Ya, daripada kau punya side kau takkan dengar daripada situasi kau sekarang. Daripada penonton aku boleh dengar apa yang terjadi antara kau dua orang. Nanti live ni balik kau tengok balik. Ada 2-3 kali lah. Kalau dengar lah. Tak, ni dengar. Ada orang komen SKB Defense Fatin. Dengar juga tadi. SKV. Rasa-rasa daripada siapa SKV? Masa awal tadi. Masa time siapa? Tak tahu. Time ada cerita ke siapa? Ke Raisa Bangun? Tak ada. Tak, ni aku dengar dalam live. Bukan dekat dalam rumah aku. Tak sure daripada siapa tapi antara Adwa ataupun Faiz. Sebab bertiga tengok dia pun ada tadi. Tak sure dari side siapa Kena. Tapi kalau dari side aku pula, aku tak tahu antara daripada Adwa ataupun daripada Faiz. Nanti boleh dengar balik lah. Ada dengar. Kau ada dengar? Iya, aku dengar. Apa? Ada dengar tak? Dengar benda tu. Kau tak dengar tak ni? Dia mau dengar? Kalau kau perasan kan aku tekan ni, aku nak dengar. Tapi masalahnya orang lain pun dengar juga ni. Yelah, tak. Memang dalam live ni semua orang, kebanyakan orang dengar. Kau orang tak perasan sebab mungkin daripada side korang. Daripada siapa? Dia macam ni macam kita macam Wan ni dia ada kat tempat dia lah kan. Masa kita ni pula bunyi pintu ni bukan bunyi pintu ni, dia bunyi macam ada suara orang jerit. Awal-awal tadi ada. Dia bukan bunyi pintu tu memang bunyi pintu lah. Pintu tu Nanti dengar balik. Nostalgia betul. Masa benda-benda Bapak macam Isi tadi pun ada dengar juga. Dia benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tak jemput dia, tapi sebab kita cerita pasal dia pun macam nak, betul ke budak ni cerita ni. Kau ni betul lah kan. Sebab betul. Adwa dia dekat tempat rumah dia. And dia baru je tunjuk bilik tu. Aku pula rumah aku macam ni. Tak, tapi kalau kau cerita pasal rumah seram tak seram. Aku duduk rumah ni, aku nak cerita kat kau. Aku duduk rumah dekat Puncak Alam ni. Rumah ni 10 tahun dah. Tak silap 10 tahun owner tak duduk. Tapi rumah ni rumah baru. Tak ada orang sewa, tak ada apa lagi. So nak jadikan cerita masa yang aku baru sewa rumah ni, mungkin aku tak baca-baca ke apa kan. So yang jadi peliknya, aku beli cermin IKEA yang petak-petak tu kan. Okay, aku letak dekat bawah. So sepatutnya kalau logiknya cermin tu kat sini, dia akan jatuh ke depan. Ini tak, dia macam ada orang cabut campak ke dapur. Macam ada orang cabut campak. Untuk rumah literally, baru lah. cermin-cermin banyak tu. Lepas tu bukan semua pun jatuh. Satu je. Semua jatuh ke dapur. Lepas tu aku panggil ada kawan aku, dia pandai-pandai sikit lah benda-benda macam ni. Dia cakap sebab rumah lama rumah tinggal, so benda tu dah duduk kat sini. So dia kata kalau boleh duduk kat rumah, walaupun tak kisahlah ke rumah kau ke rumah sesiapa ke, kalau kau duduk tempat tu pastikan pintu ada buka sikit. Supaya benda tu tak abandon lah. Kadang dalam 4 bilik, aku 4 bilik kat rumah ni, tak semua bilik yang aku pakai. Macam ni bilik kerja.
So bilik ni memang selalu pakai. Tu nampak tu. Rumah tak ada meja solid je ada. Tak ada. Anak dah tidur dah. Anak Tak, wan ni sebab dengar daripada dalam live. Tak, ni dengar sebab dalam live. Kalau anak aku buka. Anak aku pun dah tidur dah. Oh, maksud kau Anak rumah kucing. tak ada cermin gantung lah. Macam tu. Mungkin Tak ada cermin lah. Aku pun tak, gantung. cermin tampal. Sekarang ni yang ada pun cermin ni je lah, meja solid je lah. Lain tak ada lah. Sebab bila kita orang tampal tu dia akan jatuh yang tak logik. Dia akan jatuh ke dapur. Macam ada orang cabut balik. Okay. Dan nanti save live tau. And safe lah. Dengar balik. Dengar balik. Aku memang dengar esok ni. Dengar je lah. Tak ada apa lah. Tapi lah, aduh anak tekak ke tu. Anak tekak lah. Toyak aku tak ada anak. Anak kucing ada 3-4 ekor tu lah. Tapi betul, rumah tinggal biasalah. Rumah mananya orang tak duduk tu kan, bila ceritakan tuan rumah tu rumah macam gelak biasalah rumah lama macam tu lah. Tapi tak ada apa, alhamdulillah. Tapi cuma sekarang ni macam kena kacau pun. Better beli Tak adalah kucing kena tak ada kacau. rasa sencangat. Kan Kina kan kucing lah peneman setia. Better beli kucing. Dia kena kacau. Dia betul better beli kucing, tapi kalau tiba-tiba kucing tu duduk tengok satu sudut, tengok sudut ni, Wah. Kucing kan boleh. Tak apa. Kucing tau. Teman. Comel. Kucing. Comel. Kucing pun comel. Nanti kalau Ya, kalau tanya aku, kalau cerita seram macam aku duduk puncak alam, orang duduk cerita jalan puncak alam lah apalah. Bukan cerita besar, tak cerita besar. Alhamdulillah aku balik rumah kadang pukul 3-4 pagi tu, alhamdulillah tak ada lah alam dia yang sikit-sikit tu biasa. Yang kata sampai orang ni orang tunggu tepi jalan ke apa ke, tak ada. Sebab hutan tempat dia, memang tempat dia kan. Jalan kat puncak alam ni pun dah rasa dah tak hutan sangat dah pun, dah naik highway. So guys, Dah boleh sampai KL lah esok. Wah, Tak ada apa kita pun sebenarnya kalau boleh tak nak bercerita panjang pasal benda ni, sebab Adwa pun berada di tempat itu. Aku berada dia sama je. betul kan, tapi Wan dia macam jangan tegur lah gitu. Aku nak duduk tidur ni, aku nak tenang ni, nak bertenang ni. tenang saya So kita pun dah pukul 12. Pukul 12 dah? 12 dah weh. member baru bangun tidur segar. Tak buat apa? Aku mana mau bangun tidur? Nurul kata memang kucing saya siap kejar benda kita tak nampak, tapi tak apa, kita tahu benda tu ada. Baca je surah. InsyaAllah. Zul kata sebab tu rumah pasang surah. Betul. Dia kalau pasang ruqyah, bergeletar lepas tu badan. Tapi bila dalam rumah aku ni ramai orang, tak ada apa tau. Time aku seorang ni dia mengganggu-gugat iman tau. Dia minatkan kau. Aku tak tahulah. Kalau aku seorang je Zu, botol. Zu bros pada sikit Zu, marah orang tu. Aku pernah cerita kat Zu, botol tu macam ni tau. Tiba-tiba aku macam nak terbangun, terkejut. Tiba-tiba botol tu bangun macam tu. Bergerak macam ada orang angkat. Okay, tak, guys. masalahnya orang ada jambang ni bila meremang, jambang geli tu. Nak aku pula geli. Okay guys, lampu aku pun nak habis dah, bateri dia. Dah sendu. Dah sendu dah. So kita pun dah menuju ambang 12 malam ni. So kita, kalau korang rasa bilik patut buat cerita hantu lagi, korang komen je. Mungkin bukan keluar cerita hantu bilik. lah, ni. Mungkin keluar bilik. Mungkin sharing dekat luar lah. bilik, betul. Sebab Adwa pun ada invite untuk kita pergi Jalan Gombak tu. Aku pun berminat. Jangan. Kita bukan nak mencari, kita nak merasai. Okay. Okay, thank you guys kepada yang join malam ni. Yang ramai-ramai ni. Jangan lupa untuk follow semua social media Bilik. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Ejaan dia DBILIQUE. Jangan lupa juga follow Instagram Wan. Macam mana nak dengan Adwa Instagram dia kena Instagram hack. baru. Tak apa. So dia Instagram baru. Nama IG dia. Tolonglah follow IG baru. Tolonglah follow IG baru Adwa. Okay. Nak cari kat mana? Nanti saya akan tag dekat live ni. Saya akan save live ni. Okay. Thank you Save. Nurul Kau kena tengok Hakimah. balik.
Tengok Nur balik. Hakimah nama Nur Hakimah ke? Sorry kalau saya salah sebut Nurul. Thank you Nurul. sebab share pengalaman. Yang bagi tak nasihat apa, semua. tak pun Ha, kan next apa? week kalau kita nak buat balik cerita kongsi ni, kita cari seorang lagi yang ni lah viewers ni untuk dia share pengalaman dia lagi best. Ya Mungkin weh, lain orang lain betul. cerita. Betul weh. Mungkin kita boleh invite Nurul. Dia betul. Nurul tu ke? Nurul nanti standby cik. Okay, insyaAllah. Sepatutnya hari ni ada Nani. Oh. Nani fly. Nani macam kita nak dengar story. Nani tak fly. Dia dah tidur kot. Dia tidur kot. Sebab kalau kita ada darat ni ada cerita hantu. Adakah di atas udara sana pun ada juga berhantu. Ada cerita mistik kan. Okay guys, lagi 2 minit. Lagi lampau aku betul-betul nazak ni. Korang pun dah tak silau dah. Betul-betul sejam. Boleh, no problem. Kita ngamkan sejam. Lagi 2 minit lagi. Kita ngamkan sejam. Nanti betul. Okay guys, kita esok kita ada lepak gaming di bilik pukul 11 malam. Kita akan main Spellbound, and lepak di bilik akan bergila-gila mulai bulan ni dengan bilik konfesi FBI Faizal Ismail. Bilik konfesi Faizal Ismail. So minggu lepas dah ada bersama dengan FBI. This week lepak di bilik. Next week FBI. Next 2 week baru lepak di bilik balik. So kita boleh plan tu lah. Kita pergi Jalan Gombak tu. Yeah. Boleh. Kita kita record bukan live tau. Kita recording punya ni. Mesti lagi best. Sebab live nanti kan sekejap lagi kamera bergegau lah apalah kan. Kita cubalah. Kita tengok mana satu yang okey. Live ke Kalau kita buat record sebab dia kat macam hutan sikit. Takut line tak berapa nak okey. Tengoklah macam mana. Tengok macam mana. Pakai mic ni, turunkan dia punya dB. Confirm dia tarik suara je tau. So kalau korang dengar benda pelik-pelik, dia tarik suara je. Okay. Kita try. Boleh kita bawa semua equipment. Nampak? Okay guys, sekali lagi thank you kepada yang join. Thank you Wan, thank you Wah. Bakar kan. Thank you Faiz. Thank you Faiz invite. Okay, kita jumpa lagi. Tak boleh tidur tu kejap lagi. Kau gila, aku kat luar ni lepak jap. Thank you guys. Jangan lupa lepak di bilik lagi pukul 11 malam setiap hari Khamis. Bergili-gili dengan FBI. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam ni baca doa dulu.